Kita sambung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadis yang ke-90, tajuknya masih lagi dalam janabah, iaitu mandi wajib. Hadis yang ke-90. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghusrin idza hiya talamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Salam, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Muawiyah, katanya telah berbicara kepada kami oleh Hisham daripada ayahnya, daripada Zainab binti Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah, katanya Ummu Sulaim telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Adakah wajib mandi ke atas perempuan apabila bermimpi bersetubuh? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika dia melihat air, iaitu dia melihat mani. Ini hadis 90. Saya rasa dalam berapa muka surat berapa tu? Kita baru lepas 2-3 hadis. Sebab hari ni pertama kita dapat buku tu deh. Hadis ini riwayat Al-Bukhari daripada sahabat iaitu Ummu Salamah, dan Al-Bukhari ni ambil hadis ini daripada Muhammad ibn Salam. Okey. Kemudian kita baca 91 pula untuk kita bincang bersama. Haddatsana Daud bin Rashid, haddatsana Salih ibn Umar, haddatsana Abu Malik al-Asja'i an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu. Telah berbicara kepada kami oleh Daud ibn Rashid, telah berbicara kepada kami oleh Salih ibn Umar, telah berbicara kepada kami oleh Abu Malik al-Asja'i daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang bermimpi sebagaimana yang dimimpikan oleh laki-laki, maka sebenarnya dia wajib mandi. Jadi satu lagi dia tambah dengan hadis lagi, zada Muslim pula ni. Faqalat Ummu Sulaim wa hal yakunu hadha qala na'am famin aina yakunu asy-syabah. Dari segi sanadnya, haddatsana Abbas ibnu Walid, haddatsana Yazid ibnu Zurai, haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas ibn Malik, haddatsahum an Ummu Sulaim. Imam Muslim menambah, Ummu Salamah bertanya, adakah hal ini terjadi? Nabi menjawab, ya. Lalu dari mana datangnya kemiripan, iaitu anak kepada ibu? Telah berbicara kepada kami oleh Abbas ibnu Al-Walid, telah berbicara kepada kami oleh Yazid ibnu Zurai, telah berbicara kepada kami oleh Sa'id daripada Qatadah bahawa Anas ibnu Malik berbicara kepada mereka tentang Ummu Sulaim. Okey, ini juga hadis sahih daripada Muslim. Beberapa kosakata, perkataan-perkataan yang terdapat daripada hadis itu, yang pertamanya, innallaha la yastahyil haqq, sesungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu menyatakan kebenaran. Ia merupakan alasan yang diberikan oleh Ummu Sulaim daripada bertanya Nabi tentang sesuatu sulit yang mungkin mengaibkan. Sebab benda perbincangan tentang mandi janabah ni, macam saya sebut lepas dah lah, agak sulit sikit. Tapi mukaddimah yang dia kemukakan kepada Rasulullah ni, dia kata, Rasulullah, maknanya dia nak tanya benda malu ni. Dia kata Tuhan ni tak malu benda, kalau nak menyatakan kebenaran ni, walau setara mana sulit pun Tuhan tak malu, dia kata. Nak ajar Rasulullah, lapor dia.
Maka sebab itulah aku nak tanya benda malu ni. Sebab dalam Islam ni tak ada malu. Tak malu saya kalau terlajuk sangat. Malu juga nak sebut. Sebab tu saya tanya dulu, kalau kita bincang secara transparan ni boleh terima apa dah? Ahli muslimah kalau bukan terlajuk marah muslimah ni. Ada apa dalam kitab ni kalau saya deliver tu saya tapis banyak lagi dah. Disebut secara transparan, terlalu transparan, saya sensor sikit-sikit lah. Masa malu sebab perasaan malu manusia ni ada dah. Tapi dia katanya Ummu Salim, dia kata Rasulullah, Tuhan tak malu kalau benda benar. Aku nak tanya benda tak malu ni, tanya. Lepas tu dia tanyakan apa? Fahal alal mar'atil ghuslu. Maka adakah wajib ke atas perempuan itu mandi, iaitu kena mandi junub sebab mimpi. Dia biasa dengar orang laki-laki, dan salah satu daripada tanda balik tak? Muhtalim, tanda balik disebut, dia kata bila muhtalim, orang yang bermimpi. Sebab dia dua, sama ada usianya 15 tahun. 15 tahun mengikut kiraan tahun Hijri kan? Ataupun awal daripada 15 tu seorang budak laki-laki tu dia bermimpi, menyebabkan bila dia bangun tu keluar mani. Maka dia ni wajib kena mandi wajib, kemudian dia kena laksanakan sebagai orang mukallaf biasa lah. Sekarang ni budak-budak kita daripada sekolah tadika lagi, sekolah pra-sekolah lagi telah diajar benda-benda gini. Masuk sekolah rendah pun, jadi saya rasa tidak terlepas pandai lah. Kanak-kanak lah ni, dia tahu dia balik bila. Betul ke tak? Ustazah ajar, ustaz ajar tak di sekolah-sekolah. Sebab kita bimbang kalau orang zaman dulu, kadang-kadang dia balik lama dah tu. Dia tunggu umur 15, padahal dia balik dah. Sebab tidak ada pendidikan sekolah ni, dari ibu bapa pun tak cara lah. Ini yang perlu kita kena ambil tahu anak-anak kita. Sebabnya tanda balik ialah bermimpi, yang menyebabkan bila dia sedar tu ada mani, keluar mani. Jadi Ummu Sulaim ni dia tanya pada Rasulullah, setahu aku orang laki-laki ni bila bermimpi, bila dia bangun daripada mimpi, dia dapati ada mani, kesan mani di pakaiannya, maka dia pun wajib kena mandi wajib lah. Faham getino lagu tu juga kah? Dia tanya. Soalan dia. Idza talamat, selalu hejo saya tu. Apa talamat ni? Situ huruf apa tu? Ni saya buat kosakata. Lenum ke? Ihtalamat. Aku tengok dalam hadis ihtalamat. Dalam hadis ming dah. Betul. Ada di sini je. Dalam hadis tu betul ni. Saya tulis ni saya tulis nun. Tak apa. Gini, ming lah. Apabila ia bermimpi, iaitu itu bermimpi bersetubuh dengan suami. Idza ra'atil ma, apabila dia melihat air, iaitu mani. Dia sedar pagi esok tu dia tengok ada kesan di pakaian dia. Fi manamiha, iaitu dia dalam tidurnya. Dalam tidurnya makna dia bermimpi lah. Ma yara rajulu, seperti apa yang dimimpikan oleh orang lelaki, iaitu mimpi bersetubuh dan seumpamanya, sehingga mendapati kesan keluar mani sesudah bangun daripada tidur. Baik. Kemudian hal yakunu hadza, iaitu mungkinkah seorang perempuan bermimpi dan mengeluarkan mani. Famin aina yakunu syabah, oleh itu dari mana datangnya kemiripan. Pertanyaan itu berupa pengingkaran terhadap tanggapan yang menganggap perempuan tidak bermimpi seperti lelaki. Ini baru kita nak bicara. Hadis-hadis tersebut adalah berasal daripada satu hadis, iaitu hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ia menjelaskan tentang hukum mandi bagi perempuan yang bermimpi bersetubuh dan mendapati mani atau kesan setelah terjaga daripada tidur. Mudah tidak? Jadi ulama bersepakat mengatakan wajib mandi bagi perempuan yang bermimpi bersetubuh dan mendapati mani atau kesannya, dan sama ada mani itu terkeluar ketika dalam keadaan jaga atau sebaliknya. Dengan bersyarat, ini bagi orang perempuan. Kalau orang perempuan yang dia bermimpi perlakuan jima misalnya, dengan semata-mata perlakuan saja tu tidak menyebabkan wajib dia mandi. Tapi bila dia terjaga besok, dia dapati ada kesan.
Ketika dia tidur tu bermimpi sebagaimana orang laki-laki, maka hukum dia tidak ada beza dengan orang laki-laki. Itu saja hadis ni sebenarnya nak beritahu bahawa perempuan pun hukum serupa dengan laki-laki. Tidak. Oh, apa sini? Adapun mimpi yang tidak menyebabkan keluar mani, maka tidak diwajibkan mandi. Ini dua tu dah. Biar tak apa, tak payah fikir tu. Maknanya mimpi yang tidak menyebabkan keluar mani, maka tidak diwajibkan mandi. Sebagaimana orang laki-laki dah. Hadis ini menunjukkan bahawa golongan perempuan juga mengalami mimpi bersetubuh seperti orang lelaki dan maninya keluar sehingga kelihatan kesannya. Jadi fenomena ni serupa. Sebab itulah Ummu Salamah tu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut tadi, kita sebagai orang tua, kita kena ambil tahu hak anak-anak kita. Takut dia kata tak balik lagi, khususnya anak lelaki. Kalau anak perempuan mari hek dah. Umur 10 tahun, mungkin dia bermimpi, dia bangun pagi, dia tengok ada kesan mani. Dia tak tahu, sedangkan dia balik dari situ dah. Nak tunggu 5 tahun dia tak semayang. Kalau semayang pun tak sah. Kenapa? Tu kita kena ambil tahu. Sebab tu saya kata dengan pendidikan moden lolon ini cukup kata dak. Sekolah pasti, tadika apa semua, dan darjah 1, darjah 2 pun dia ada dak. Fardu ain. Tidak fardu ain dia ajar kau tu dak. Kelas fardu ain dak. Dia ajar supaya budak-budak ni tahu. Penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kekeliruan yang menyatakan bahawa perempuan tidak pernah bermimpi tentang persetubuhan. Jadi maknanya ada, dia kata. Bukan orang laki-laki saja. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, apabila mani keluar daripada kemaluan perempuan, dia wajib mandi sebagaimana diwajibkan mandi ke atas orang lelaki yang keluar mani. Jadi ni lah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Pada Imam Nawawi ni bagaimana kita tahu dia tak ada pengalaman ni, tapi banyak kitab-kitab fiqh mengenai dengan wanita tu dia tulis. Dia kerti teori sebab dia tak pernah kahwin. Dia mati dengan tak ada kahwin. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wajib mandi disebabkan keluar mani, sama ada kerana dorongan syahwat ataupun kerana pandangan mata, sama ada dalam keadaan jaga ataupun tidur, sama ada terasa keluar ataupun tidak. Asalkan keluar saja, maka wajib mandi. Sementara itu jika seseorang perempuan, ni kita tengok perempuan, ni ulama kita telah menghuraikan beberapa keadaan. Orang perempuan mendapati cecair pada pakaian atau badannya setelah bangun daripada tidur, maka dia termasuk dalam 3 keadaan. Sekiranya dia yakin cecair tersebut adalah maning, dia wajib mandi sekalipun dia tidak mengingati mimpinya. Dia tengok kepada rupa. Dia sebenarnya orang laki-laki begitu juga sebenarnya, tapi sebab tajuk ni tajuk perempuan yang bertanya. Bila dia sedar, dia tidak ingat, rasa tak ada mimpi gambar satu, buat apa ni? Sebab dia boleh keluar juga. Itu tabi'i ya Tuhan buat, semula jadi. Benda tu dia boleh keluar. Jadi kalau kita yakin dengan rupa parah dia, kita tahu macam kanji dia kata tak, ni sah dah maning dia kata, maka wajib juga mandi. Wajib mandi. Walaupun kita tak ingat mari mana ni, mari mana tak mari mana, wajib mandi. Kalau kita yakin benda itu adalah maning. Sekiranya dia yakin cecair tersebut ialah mazi, dia lagu lain mazi dah, hukumnya najis dan wajib dicuci tapi tidak wajib mandi. Kita kena tengok benda tu. Ini dalam kes kita tak ingat mimpi kita, cecair tersebut tidak diketahui sama ada mani ataupun mazi. Dia perlu menilai berdasarkan keadaan yang sebelum tidur. Jadi kalau kita tak boleh beza ni mani ke mazi, dia kena ingat. Jika didahului oleh gurauan, khayalan dan seumpamanya, maka cecair tersebut adalah mazi. Mazi saja. Badan dan pakaiannya yang terkena mazi wajib dicuci dan tidak wajib mandi. Sebaliknya jika tidak diketahui ahli perkara tersebut, maka diwajibkan mandi dan wajib dicuci badan atau pakaian yang terkena cecair tersebut atas dasar berhati-hati. Dia panggil ihtiyat. Kita ambil lebih baik lagi kira mari mani ke mazi, pakai maning, dia kata mandi. Apa salahnya kalau mandi dah? Dia panggil ihtiyat.
Ihtiyat maknanya ambil jalan baik, jalan selamat. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa seorang anak mempunyai kemungkinan kemiripan atau persamaan dengan bapaknya atau ibunya. Ini disebut dah zaman Nabi ni, mewarisi rupa parah ni. Sebab dalam hadis tadi Nabi sebut, berdasarkan mani siapa yang mendominasikan sewaktu percantuman benih. Ini sudah ada dah. Sebab bila dia tanya, adakah? Jadi Nabi tanya, kalau tidak, dia kata, daripada siapa dia mewarisi rupa parah? Sebab anak ni kalau tengok, dia mesti ada rupa parah ibu dan bapa dia. Mengikut ahli genetik, kemiripan ini berlaku kerana dalam sperma atau sel telur terdapat gen yang merekodkan faktor tertentu dikatakan sebagai keturunan. Itu kita tahulah, kau dah, kita ngaji sains dah. Faktor ini boleh diperhatikan pada setiap kelahiran yang baru, sama ada secara fizikal seperti warna kulit, bentuk rambut dan lain-lain, atau secara genetik seperti bawaan penyakit, jenis darah dan lain-lainnya. Ada juga dia penyakit jenis genetik dah, macam orang kata kanser dah, diabetes apa, sikit sebanyak dia ada dah mewarisi genetik. Hal ini menunjukkan kepelbagian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya. Istifadah dalam buku itu pada wajib mandi bagi seorang perempuan jika dia bermimpi dan mendapati mani atau kesannya setelah jaga daripada tidur. Pasal apa dia sebut perempuan? Sebab dia kira kalau laki-laki tu kita maklum dah lah, ni khusus untuk perempuan. Tidak wajib mandi bagi seseorang yang bermimpi bersetubuh selagi tidak keluar mani. Tidak dilarang untuk mengucapkan sesuatu yang dianggap mengaibkan jika bertujuan untuk mengetahui sesuatu hakikat atau hukum agama. Boleh sebut lah. Dengan ikhlas semua lah. Ustaz ada nak tanya sikit, benda sulit sikit ni, jangan malu lah. Nak tanya hakik, hadarah ni, apa tu wajib nak tanya. Kalau kita tak erti lah, malu lah. Tapi lah ni tak apa dah, sebab ustazah ramah dah. Ramah ustazah. Zaman dulu tak ada ustazah. Mengajar hik, mengajar nipah pun orang lelaki dulu, sebab tak ada orang alim dulu. Sekarang ni orang perempuan pun ustazah pun ramah-ramah dah, erti dah. Okay. Allah ni lah, orang zaman dulu tak ada tempat. Cuba tengok kan, zaman Nabi pun kena tanya Rasulullah. Macam ilmu tu ni monopoli orang lelaki zaman dulu. Duk pondok pun orang lelaki dah. Tak ada. Orang perempuan nanti tunggu duduk di rumah, nanti jadi isteri orang. Pendidikan tak ada, tak erti. Jadi dia panggil orang rumah ni. Jadi atas dasar itulah kita tidak boleh malu untuk bertanya hukum. Tapi sekarang tak timbul masalah, sebabnya kita boleh rujuk kepada ustazah ataupun alim ulama yang terdiri daripada kaum wanita. Tak ada masalah. Ngaji dengan Google tak? Mimpi tentang persetubuhan dan mengeluarkan mani boleh berlaku kepada kaum perempuan sebagaimana berlaku kepada kaum laki-laki. Serupa lah. Kandungan jin dalam mani boleh mempengaruhi kemiripan seorang anak sama ada mengikut keturunan bapa atau ibunya. Habis tu. Kita tu 3 hadis pertama ni kita kisah lagi. 92 pula. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Muhammad bin Bashir. Haddatsana Zakaria. Haddatsana Mus'ab ibn Syaibah. An Talq bin Habib Al-Anazi an Abdullah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi, tu salah baris tu kan, an-nabiyyu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in min al-janabah wa yawm, salah belaka bab yaumi, min al-janabah wa yaumil jum'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Itu salah pula bagi tak, yauma jadi tukar kepada yaum. Wa yaumil jum'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud. Telah berbicara kepada kami oleh Utsman ibnu Abi Syaibah
telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Bishr, telah berbicara kepada kami oleh Zakaria, telah berbicara kepada kami oleh Mus'ab ibn Syaibah daripada Talq ibn Habib Al-Anazi daripada Abdullah ibn Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kerana 4 perkara. Dia duduk perhati, dia tengok Rasulullah ni dia mandi 4 perkara. Ada hak wajib, ada hak sunat. Yang pertama berjunub, memang wajib mandi lah. Hari Jumaat Nabi mandi. Berbekam dan setelah memandikan mayat. 4 perkara. Kita nak bincang satu persatu. Ini hadis riwayat Abu Daud yang dia sahih juga ini daripada Aisyah dan daripada Utsman ibn Abi Syaibah. Baik, kosakata dia. Min arba'in, kalimah min bermakna sebab, bukan daripada sebab. Dia mandi sebab 4 perkara, iaitu dengan sebab 4 perkara. Al-janabah, janabah ni makna berjunub. Maksud di sini ialah seorang yang berjunub sama ada disebabkan jima atau keluar mani. Yaumul Jum'ati, yaumul Jum'ati itu hari Jumaat. Maksud di sini ialah solat hari Jumaat, iaitu mandi untuk solat Jumaat. Bukan semata-mata mandi hari Jumaat, mandi kerana solat Jumaat. Al-hijamah, berbekam, iaitu menyedup darah keluar menggunakan alat berbekam. Ghuslil mayyit, memandikan mayat, iaitu orang yang memandikan, menggosok serta membalik-balikkan mayat sekalipun menggunakan penghadang atau pelapik. Dia bukannya orang yang membantu menuangkan air dan seumpamanya. Maksud orang mandi mayat ni orang terlibat dengan sentuhan dengan mayat. Kalau cucu air, je tolong pungguh air, wak pergi hola waya tu, itu tak termasuk dalam mandi mayat. Jadi kita nak bincang satu persatu di sini. Hadis ini mengandungi keterangan tentang hukum mandi disebabkan 4 perkara yang disebut saat ni. 4 perkara tu berjunub, berbekam, solat jemaah, mandi mayat. Ini yang Aisyah perhati berlaku di atas Nabi kita. Baik, satu. Mula-mula sekali ialah hukum mandi berjunub. Kerana junub, mandi kerana berjunub atau hadas besar adalah wajib dan ia merupakan ijma' ulama sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Saya tarik ni banyak salah aja. Nak tulis hadas jadi hadis. Tak semok-semok lah. Mandi pada hari Jumaat untuk solat Jumaat menurut pandangan jumhur ulama adalah sunat. Walaupun dalam hadis tadi sebut 4 mandi, 4 jenis mandi, tapi hukum tak sama. Hukum mula-mula tu wajib. Mandi hari Jumaat sunat. Dia tak sebut sini. Sebahagian kecil ulama mengatakan wajib mandi untuk solat jemaah berdasarkan hadis yang dibincangkan sebelum ini. Waktu kena tengok dalam raya tu dalam bab-bab lain. Sebahagian kecil ulama mengatakan wajib mandi untuk solat jemaah. Tengok. Walaupun mazhab kita kata sunat. Dia berdasarkan pada hadis yang dibincangkan sebelum ini. Ada mazhab kata wajib. Begitu juga dengan mandi kerana berbekam adalah sunat. Dan ada juga dalam kalangan ulama yang mengatakan harus, bukan sunat. Ini kita nak bincang. Lepas bekam, sunat kau harus. Wajib sama terledak dah. Ada yang kata tak sunat pun ada. Hukum tidak diwajibkan mandi bagi mereka yang berbekam adalah berdasarkan ijma' ulama. Memang tidak wajib pun. Ia disokong oleh amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berbekam dan terus solat tanpa mandi atau mengambil wudu. Nampak? Jadi Nabi tu terus sembahyang walaupun sudah berbekam. Kalau benda wajib tentu Nabi mandi lah. Sementara hukum mandi selepas memandikan mayat juga sunat dan tidak wajib. Pendapat ini merupakan ijma' ulama. Jadi dalam tiga-tiga tu hak wajibnya mandi wajib seorang. Walaupun dia himpun setepat. Jadi pengajaran sini wajib mandi kerana berjunub sama ada keluar mani ataupun tidak. Disunatkan mandi untuk solat jemaat. Mandi selepas berbekam adalah tidak sunat, sebaliknya harus sahaja. Disunatkan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Cuba perhati sini kan. Ada 4 tu dia 3 hukum. 4 tu 3 hukum. Yang wajib mandi wajib lah. Yang sunat 2. Mandi solat jemaah,
dan mandi mayat. Yang harus ialah berbekam. Mana tidak sunat lepas bekam mandi. Boleh tak? Ingat ni. Ni kita ambil ni, walaupun ada perbincangan ulama, kita ambil jamhur ni. Okey. Kita berbekam sebenarnya, dia negara keluar daripada kita. Oh tu kita basuh, wajib basuh lah. Maksud dia wajib mandi tu. Ni sunat ke dok mandi. Jadi kita ambil kesimpulan sininya daripada jamhur ulama, ialah tidak sunat. Ia sunatnya bila kita mandi mayat ataupun orang sembahyang jemaah. Ini akan kita bincang dalam ini kan. Perbincangan mengenai dengan mandi hari Jumaat ni akan dibincangkan dalam tajuk 93 ni. Dalam hadis 93, qara'tu ala Abdurrahman. Oh ni pun salah hijau semua. Qara'tu ala Abdurrahman Malik qala abi wa haddatsanahu Abu Salamah anba'ana Malik an Safwan ibn Sulaim an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak baiki bagi pun sebab ada sini dok ni. Abdul Rahman ni tolong tukar kepada bagi bawah. Qara'tu ala Abdul Rahman. Baik, qala huslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, akhrajahu Ahmad. Aku telah membaca kepada Abdurrahman. Siapa dia Abdurrahman tu? Maknanya Malik. Berkata, ayahku telah berbicara kepada kami oleh Abu Salamah, telah menceritakan kepada aku Malik daripada Safwan ibn Sulaim, daripada Ata ibn Yasar, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumaat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi. Cuba faham hadis ni, bukan kerana mimpi tak. Yang telah bermimpi maknanya orang balik. Mandi hari Jumaat wajib kepada orang yang balik. Orang balik maknanya orang telah mimpi dah dalam hidup dia. Bukan kerana dia mimpi tu mandi wajib dah. Jangan faham molek tu dah. Alah kepada orang yang telah bermimpi, maknanya orang telah balik. Tengok kepada hadis ni macam wajib dah. Ni perbincangan ulama ni. Okey, ini ada Imam Ahmad berkata hadis ni sahih juga sebab tidak ada masalah dalam sanad ni. Kemudian kita baca 94 ni untuk bersama dengan Haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi. Haddatsana Hammam an Qatadah anil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal, rawahu Abu Daud. Telah berbicara kepada kami oleh Abu Al-Walid At-Tayalisi, telah berbicara kepada kami oleh Hammam daripada Qatadah, daripada Al-Hasan, daripada Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, itu adalah sebaik-baik sunnah. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Nampak tak? Rasulullah kata siapa dia yang berwuduk, biar itu menurut sunnah. Siapa dia mandi, maka sebaik-baik dia. Ini juga ni ada masalah hammam sikit, tapi tidak menyebabkan hadis ini ditolak. Huslul Jum'ati ni makna mandi pada hari Jumaat. Ala kulli muhtalim, ke atas seorang yang bermimpi, yakni setelah orang yang telah balik. Di mana dinamakan orang yang telah bermimpi kerana antara tanda seseorang itu telah balik ialah apabila dia telah bermimpi keluar mani. Man tawadda'a yaumal Jumaat, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, iaitu berwuduk kerana untuk solat Jumaat, fa biha wa ni'mat, maka dengan wuduk tersebut dia telah melakukan suatu rukhsah yang telah dikerjakan. Perbincangan dia lah. Hadis ini mengandungi penjelasan tentang hukum mandi hari Jumaat. Tadi dia sebut dah 4 lah.
kita boleh hukum dah sunat lah mandi hari Jumaat. Jadi nak tengok sini pula sunat lagu mana. Maksud mandi pada hari Jumaat ialah mandi untuk solat Jumaat, bukan kerana hari. Apa mandi tu? Mandi hari Jumaat. Dia tak ada mandi hari Jumaat. Mandi untuk sembahyang Jumaat. Maka orang perempuan tak boleh lah ni. Kecuali orang perempuan nak pergi sembahyang Jumaat juga. Macam Mekah. Di Mekah. Okey. Ini bermakna mandi tersebut adalah dilakukan sebelum solat Jumaat. Kalau semata-mata hari, klik sembahyang Jumaat boleh mandi. Apa weh mandi hari Jumaat? Kalau mandi kerana sunat hari. Nampak tak? Sebab tu dari segi syariat kena mandi sebelum. Kalau mandi selepas tak jadi. Tetapi tidak dinamakan mandi hari Jumaat jika sekiranya dilakukan selepas solat Jumaat. Faham tak? Jadi terbalik pada orang perempuan tadi, dia nak ambil fadilat mandi hari Jumaat tak ada lah. Kalau ada orang lelaki pun boleh sembahyang, boleh mandi selepas solat Jumaat. Maksud mandi hari Jumaat di sini mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Okey. Kena niat solat Jumaat. Memanglah kita kena niat lah. Hal tu kena kembali pada innamal a'malu binniyat supaya kita iktikaf juga pergi hari Jumaat. Duduk tak ingat iktikaf free je boleh tak boleh pahala lah kita ni. Kita melangkah tu kita niat lalu iktikaf, maka dikira selama mana kita duduk di masjid. Itulah maknanya perlunya innamal a'malu binniyat ni. Setiap amal bergantung pada niat. Dah tak niat tak boleh. Kita kadang banyak tak ingat dah pergi masjid, tak ingat apa. Oh, iktikaf baru teringat. Nuak-nuak kita tak ingat semua. Rugi dah kita tu. Secara tekstual, hadis 93 menunjukkan bahawa mandi pada hari Jumaat ni wajib. Manakala hadis 94 pula menunjukkan sebaliknya. Dia bercanggah dua tu lah. Iaitu disunatkan mandi pada hari Jumaat. Dan sesiapa yang tidak berkesempatan untuk mandi sama ada kerana ada halangan atau tidak, maka dia boleh berwuduk. Nabi sebut tadi, kalau berwuduk tak apalah tu sunnah dah. Tapi kalau mandi lebih baik, Nabi kata. Mana tidak wajib dah. Walaupun hadis 93 tadi kata wajib. Oleh itu berwuduk dianggap sebagai rukhsah atau kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Rukhsah tadi sebab tak ada nak mandi. Namun mandi adalah lebih afdal. Kena ingat ni. Kita nak pergi sembahyang Jumaat tu mandi tu lebih afdal daripada tak mandi. Sesiapa yang hanya berwuduk maka dia tidak akan mendapat pahala dan kelebihan seperti mandi. Muslimat kita walaupun tidak tak boleh amal pun nak tahu hukum dia. Boleh royak kat orang di rumah tu mandi dulu ambil pahala. Nampak? Royak kat anak-anak jantan kita. Berdasarkan dua hadis yang bercanggah pada zahirnya, ulama berbeza pendapat tentang hukum mandi pada hari Jumaat. Terdapat 3 pendapat mengenainya. Perasan tak? Kalau sebut masalah fiqh kan, tidak ada satu masalah pun yang ulama sepakat. Benda wajib pun dia ada lagi berat ni. Pahala manusia tak serupa. Sebab kalau kita nak serupa hukum kan, tak mungkin. Pernah sejarah di Mekah dulu kan, sembahyang masing-masing. Siapa dia pernah baca sejarah? Sejarah di Masjidil Haram, jemaah haji dia ada 4 penjuru. Dia Kaabah tak ada 4 penjuru, atau Kaabah ada 4 penjuru kan? Mazhab Maliki sepenjuru, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Sebab tidak boleh mengiktiraf satu sama lain. Tak apalah zaman dulu orang tak lama tidak gini mu ni. Di abad yang ke-18, abad yang ke-19 dulu. Sembahyang suku-suku. Dia tak boleh iktiraf. Kau ni baca kunut, kau tak baca kunut. Dah. Tapi akhir-akhirnya terima so. Tu mazhab Hambali belakang. Kita tahu mazhab Hambali ni kita pergi Mekah ni. Sebab dia penguasa situ. Okey. Jadi balik kepada hukum mandi hari Jumaat, 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama yang merupakan pendapat jumhur ulama. Termasuk yang berpendapat bahawa mandi pada hari Jumaat adalah sunat muakkad. Jumhur ulama mengatakan bahawa sunat bukan sunat kecil ni, sunat muakkad. Mana pahala besar ni? Kemarin tak? Cikgu Hassan mandi kemarin. Nak pergi sembahyang Jumaat.
Dia mana ingat dah? Sunat muakkad. Bukan sunat biasa. Itu pendapat pertama lah. Pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad. Dan salah satu daripada riwayat Imam Malik yang pendapat bahawa mandi pada hari Jumaat adalah wajib. Berat kalah ni buat dia kalau tak mandi tak boleh. Wajib. Imam Malik dengan Imam Ahmad. Kemudian ulama-ulama bawah tu mungkin tidak sama. Setiap kali saya sebut walaupun dia sebut Imam Syafi'i kata gitu, ulama dia kadang-kadang tak serupa dengan dia. Sebab tu Imam Nawawi banyak tak serupa dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad satu pendapat, Imam Ahmad berpendapat begitu. Jadi ulama-ulama duk Saudi dipanggil ulama-ulama mazhab Hambali, belum tentu serupa. Tapi nak sebut ni pendapat Imam Ahmad, dia kata wajib. Dan satu riwayat daripada Imam Malik kata juga wajib. Pendapat ketiga, pendapat Ibn Taymiyah yang berpendapat bahawa mandi pada hari Jumaat ini bukan mazhab ni. Ibn Taymiyah ni kalau nak sebutkan, kalau kita nak abaikan sebab orang allergic dengan Ibn Taymiyah ni, dia panggil sehingga seluruh dunia ulama mengiktiraf sebagai Syekhul Islam disebut. Kalau nak tolak dia, maknanya sebilangan besar ilmu-ilmu tu kita tolak. Di universiti mana-mana pun orang ambil sebab dia ni ulama besar, dia mengarang ke banyak kitab dan pendapat dia diterima ni. Orang kita di Nusantara ni bunyi Ibn Taymiyah dia allergic Ibn Taymiyah. Kalau kita tolak ke banyak sumber ilmu yang ada dalam kitab dia. Anak murid dia sendiri ialah Imam Iraqi. Anak murid dia. Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir itu tafsir yang besar. Ibn Qayyim itu memang tidak popular. Ibn Katsir. Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir itu orang tak ada orang terima, tak ada orang tolak seluruh dunia dah. Anak murid Ibn Taymiyah. Tapi kita tolak pula tok guru dia. Orang allergic benar dengan kalau bunyi Ibn Taymiyah dah. Kalau pergi pondok sebut Ibn Taymiyah tak boleh saya. Jadi sedangkan dia ni sebenarnya kalau kitab-kitab dia, buku dia menjadi rujukan di universiti seluruh dunia. Tengok pendapat dia. Pendapat dia kata mandi pada hari Jumaat secara amnya adalah sunat, tetapi menjadi wajib sekiranya seorang itu memiliki bau badan dan peluh yang berbau sehingga mengganggu jemaah lain. Ni kita boleh test lah nak ke bau jebak kuat ni dah. Lari habis orang masjid ni. Maka ketika tu Ibn Taymiyah kata wajib. Menurut pandangan para ahli hadis, pendapat jamhur ulama adalah paling tepat. Tadilah kita ambil pandangan tadi iaitu sunat muakkad. Terjatuh hukum situ untuk kita ambil sebagai amalan kita. Kalau kita tanya mandi hari Jumaat hukum dia apa? Sunat muakkad. Bila bunyi muakkad ni sunat yang sangat-sangat diberati, dituntut. Pahala dia besar. Sekarang ni kalau kita lepas main cukup, kita niat nanti mandi hari Jumaat tu niat nanti jadi kita nak pergi berlepas tu, nak lepas berkelompok. Hukum dia tidak dibatasi oleh masa. Walaupun jarak banyak jam pun dia kira kita mandi tu kita niat untuk sembahyang Jumaat walaupun pukul 9 pagi. Dikira boleh. Okey. Sementara hikmah dianjurkan mandi sebelum solat Jumaat, pihak ni antaranya adalah bagi memastikan seseorang yang pergi menunaikan solat Jumaat berada dalam keadaan yang bersih dan tidak mengganggu jemaah lain dan juga para malaikat. Malaikat pun tak boleh. Malaikat ni kan satu makhluk yang dia suka berwangi. Dia suka bersih. Dia suka, sebab itulah orang yang nak duduk dengan malaikat seumur kan dia duduk bersugi. Sebab tu Nabi kita kata tak berapa puluh kali sehari dia bersugi. Dia tidak pakai obat gigi sebab kita tak kena air dengan kayu sugi dia. Dia sekejap-sekejap dia bersugi sekejap sebab nak mendampingi diri dengan malaikat, saingan malaikat. Rupanya malaikat tak si dia bau-bau busuk. Sebab tu sunat kita pakai pewangi ni kan. Kita pergi masjid kan sunat kita pakai pewangi ni. Cari mahal sikit, jangan cari goli muria tebang wuduh.
Duk cuba. Baru duduk kata mak Allah. Pakar dah. Cari Allah sedap sikit. Hak 20 riyal tak apa dah. Ha? Okey. Istifadah. Kita mati ayat sini dah. Disunatkan mandi pada hari Jumaat iaitu sebelum solat Jumaat. Berwuduk sebelum solat Jumaat adalah sebaik-baik sunnah. Memanglah kita berwuduk. Mandi adalah lebih afdal daripada berwuduk sebelum solat Jumaat. Hikmat mandi pada hari Jumaat adalah sebagai menghormati kemuliaan hari Jumaat selain memelihara kebersihan. Sekat tu dulu. Ni kita sambung minggu depan.